Sebab itu Islam memandang bahawa penyakit berjangkit ataupun wabak ini satu benda yang diakui. Nabi mengaku wujudnya infection, wujudnya penyakit-penyakit berjangkit. Wa firra minal majzumi kama tafiru minal asad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wabak ini sentiasa turun dalam bentuk kutu, penyakit, belalang juta, kegelapan yang tak ada siang langsung. Dan ada juga kajian menunjukkan bahawa wabak ini dia setiap 100 tahun akan berlaku satu wabak. Tahun 1720 berlaku The Great Plague of Marseille. The Great Plague of Marseille, 100,000 orang mati zaman itu. Tahun 1820 kolera, 100,000 orang mati. Tahun 1920 berlaku pula Spanish flu, 100 juta orang mati. Tahun 2020 berlaku COVID-19, million and still counting. Million, satu dunia. Lepas itu saudara-saudari sekalian, kita sebagai Muslim, kita memandang setiap perkara yang berlaku ini adalah satu daripada ladang amal untuk kita. Peluang kita atau peluang yang Allah Ta'ala beri untuk kita menambahkan pahala di sisinya. Sebab itu sering saya sebutkan di mana-mana bahawa para salafus salih dulu, kalau mereka ditimpa ujian penyakit, itu mereka memang rasa mulia betul. Beza dengan kita. Kita kalau sakit rasa down. Ramai di kalangan masyarakat kita bila jadi sisi 1, sisi 2 ataupun dia positif kena duduk di Maib Serdang, ke duduk di pusat kuarantin, dia rasa down. Rasa inferiority complex. Bahkan kalau dia dah sembuh pun selepas 14 hari, dia masih lagi rasa, yalah mungkin orang merasakan dia tu bermasalah. Bagi salafus salih, penyakit ini adalah satu kemuliaan. Mereka rasa mulia. Apa sebab? Orang sakit ni, kata salafus salih, pertama Allah ampunkan dosa mereka. Orang yang Allah ampun dosa ni orang hebat. Orang hebat. Macam tuan-tuan yang duduk elok-elok dengar majlis ilmu, ingat pada Tuhan, bagai Allah ampun dosa, hebat. Kata orang sakit, kata Nabi, ma min muslimin yusibuhu azan illa hatallahu anhu khatayahu kama tahatu waraqus syajar. Mana-mana orang Islam yang ditimpa dengan satu penyakit dan dia bersabar, Allah akan gugurkan dosa-dosanya seperti pokok yang menggugurkan daun-daunnya. Hadis riwayat Bukhari. Ini satu kemuliaan yang besar. Maka kata ulama salafus salih, kalau seorang itu dosanya gugur, secara automatik doanya sangat mustajab. Sebab itu disebutkan dalam hadis, "Idza dakhalta ala maridin famurhu an yad'u laka fa inna du'aahu ka du'ail malaikah." Kata Nabi, kalau engkau menziarahi orang sakit, mintalah orang sakit itu mendoakan untuk kamu. Apa sebab? Kerana doa orang yang sakit itu sama seperti doa malaikat, kata Nabi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sebab itu kita mesti mempunyai satu pemikiran yang positif. Think positif, test negatif. Pemikiran mesti mau positif. Sebab itu Islam memandang bahawa penyakit berjangkit ataupun wabak ini satu benda yang diakui. Nabi mengaku wujudnya infection, wujudnya penyakit-penyakit berjangkit. Wa firra minal majzumi kama tafiru minal asad. Larilah kamu daripada penyakit kusta seperti kamu lari bila nampak singa. Hadis riwayat Bukhari. Jadi ini perintah daripada Nabi supaya umatnya berhati-hati ketika bergaul, bercampur atau bermuamalat dengan pesakit yang membawa penyakit-penyakit berjangkit. Yang kedua, Nabi mengajarkan setiap penularan dia mesti ada sebab. Penyakit dia tidak akan berlaku secara abrakadabra simsalabim, kena COVID-19. Itu tidak. Ini pandangan agama. Kerana penularan dan merebaknya penyakit memerlukan kepada syarat-syarat yang ketat. Sebab itu Nabi menafikan penularan tanpa sebab. La adwa, wala tayrata, wala hamata, wala safar. Tidak ada penyakit-penyakit, kata Nabi. Tidak ada penyakit berjangkit. Tidak ada sial burung hantu. Tidak ada sial bulan safar. Dan bagai lagi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi setiap penyakit dia mesti ada cara jangkitan yang tertentu. Ada yang berjangkit melalui makan minum. Ada yang berjangkit melalui darah ataupun dengan suntikan. Ada juga yang melalui hubungan jenis dan sebagainya lagi. Walaupun sekarang dia mengatakan bahawa varian-varian baru yang sekarang ini terbaru adalah lambda, ini boleh airborne dan bagai-bagai. Wallahu a'lam. Ini perlu kajian yang lebih terperinci lagi sebagaimana yang telah dijelaskan oleh penasihat khas kesihatan awam kepada Perdana Menteri Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud,
Airborne itu boleh berlaku kalau kawasan itu sempit. Maka kalau berada di kawasan pengudaraan secara terbuka dan natural dengan tahap kelembapan relatif, dia panggil relative humidity, dalam kawalan antara 40 hingga 60%, insya-Allah selamat. Ini bukan saya yang kata, ini penasihat khas kesihatan awam kepada Perdana Menteri Tan Sri Dr. Jumilah. Sebab itu kalau tuan-tuan yang duduk surau masjid ini, buat masa sekarang ini elok kalau masjid surau itu tidak dipasangkan air condition lah. Elok pakai saja pengudaraan secara terbuka.